KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Seperti biasa kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga apa kawan-kawan? Itu dia, menjaga jarak 1 meter. Ni, dah ambil vaksin dah? Dah, Alhamdulillah. Yang belum lagi ambil vaksin, cepat-cepat daftarkan diri anda. Okey, baik. Hari ini mata pelajaran yang kita nak belajar adalah grafik komunikasi teknikal. Dan apabila kita sebut mata pelajaran ini kan, saya pasti yang mengikuti bagi mata pelajaran ini dah tahu dah siapa cikgu ni. Namanya bermula daripada huruf F. Siapa kalau bermula huruf F? Kalau nak tahu, jom kita tengok profil guru hari ini. Fake it until you make it. Yap, itu dia moto daripada cikgu kita, iaitu Cikgu Nur Fatihah. Assalamualaikum. Salam. Ya, jumpa lagi kita. Ya, jumpa lagi kita. Sihat ke cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Sebelum apa-apa pun, kita nak ni cikgu nak tahu siapakah sekolah pilihan hari ini. Katanya datang daripada 2 buah sekolah, cikgu. Ya, betul. Cikgu rasa tahu tak siapa? Lupalah saya. Saya pun lupalah cikgu. Kalau nak tahu siapa, ini dah kita perkenalkan kepada anda sekolah pilihan hari ini yang datang daripada 2 buah sekolah. Satunya daripada sekolah mana cikgu? SMK Sulaiman lah pastinya. Dan lagi satu, SMK Clifford. yes, ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Tada! Ya, kita ke belakang sikit cikgu. Okey, ini dia. Apa khabar? Orang kampung. Orang kampung tu, weh. On mic, on mic. On mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Dengar dah suara. Ingat suara saya tak dengar ke apa kan? Okey. Sila perkenalkan diri anda masing-masing. Beritahu nama anda dan sekolah Clifford ataupun Sulaiman ni. Daripada ni, abang kita. Syafiq. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syafiq bin Rosdi dari SMK Clifford, Kuala Lipis, Pahang. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera. Terbaik, Syafiq. Okey, seterusnya kawan awak tu siapa nama dia? Ammar, betul ke? Betul. Nama okey. saya Muhammad Maksaini bin Muhammad Justin daripada SMK Clifford, Pahang. Bercita-cita untuk jadi engineer. Engineer juga, terbaik cikgu. Okey, seterusnya Nordini. Betul ke nama awak? Betul. Perkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Waalaikumsalam. saya Nurdini Filzanah binti Muhammad Rosdi dan saya dari SMK Sulaiman. Cita-cita saya nak jadi arkitek. Memang kena dengan kita punya mata pelajaran ni cikgu betul. kan? Okey, seterusnya namanya EFFA. Eva. Assalamualaikum, nama saya Efana Syahidah binti Zainuddin. Saya dari SMK Clifford, Pahang. Okey. Kita nak jadi arkitek. Terbaik. Okey, seterusnya yang pakai cermin mata tu. Assalamualaikum, nama saya Nur Aminatul Nisila Iniza binti Suhaili. Saya dari SMK Clifford, Pahang. Cita-cita saya nak menjadi engineer. Engineer juga. Okey, terbaik. Dan terakhir sekali, siapa nama tu? Assalamualaikum, nama saya Siti Syahira binti Zaharuddin dari sekolah SMK Clifford, Pahang. Okey. Cita-cita saya nak jadi arkitek. Arkitek juga. Amin. InsyaAllah cikgu Alhamdulillah. kan. Ramai, ya? Okey, kita nak tahu pandangan mereka ni cikgu tentang mata pelajaran ni. Siapa nak mulakan terlebih dahulu? Okey, Eva? Boleh ke? Siapa nak mulakan? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Itu. Silakan Najiha. Pada saya, desain objek lebih senang berbanding dengan lukisan isometrik. Okey. Ini kerana lukisan objek hanya mempunyai satu paksi sudut. Aha. Kalau
lukisan isometri dia ada 2 paksi sudut. Okey, itu saja. Kejap lagi kita akan belajarlah apa yang paksi-paksi, apa yang paksi sudut semua ni kan. Kita dengar kan bunyi-bunyi tu macam orang takut kan. Okey, Syafiq, silakan. Pandangan saya lukisan isometri dan oblik ini memerlukan teknik yang betul untuk Okey, itu melukis supaya mudah menjawab soalan. Okey, supaya dia gelak. Dia gelak kata mudah menjawab soalan. Supaya mudah untuk menjawab soalan. Okey, yang ada lagi satu ke cikgu? Ada seorang lagi. Siapa namanya? Siapa nama dia? Amiratun. Lukisan isometri dan objek ini memerlukan imajinasi yang tinggi untuk memahami dan melukis. Okey, itu dia. Saya pasti ramai murid-murid di luar sana tak sabar nak belajar ni kan. Ya, Okey, terima kasih kepada kawan-kawan kita cikgu. Tapi apa-apa pun, ingat tuan-tuan dan puan-puan. Kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP dan kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu Cikgu Fatihah, jom macam biasa kita nak buat dulu sanitasi, boleh? Boleh. Okey, silakan cikgu. Okey. Gunakan. Okey. Dan saya pun akan gunakan juga, insya-Allah. Kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19. Bukan saja Malaysia tapi satu dunia cikgu juga kan. Amin. Amin. Okey, cikgu, saya nak tanya kepada Cikgu Fatihah, objektif pembelajaran hari ini. Okey, so hari ini kita ada 2 objektif, iaitu yang pertama, kita akan menghasilkan lukisan isometri dan yang kedua kita akan menghasilkan lukisan oblik. Jadi kedua-dua ni adalah lukisan 3 dimensi. 3D. Yes, 3D. 3D kata kau. Okey. Jadi nak tahu macam mana lukisan yang 3D semua tu, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan mulakan kita punya pembelajaran dalam Sukses SPM 2021. 3D cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Pada murid-murid yang mengambil bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal hari ini ataupun sekarang ini, right now, right here, kita nak belajar mengenai lukisan isometri dan oblik. Apa maksud di sebalik lukisan itu? Jom kita mulakan kita punya kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Fatihah. Okey, so hari ini kita akan belajar sebenarnya ada 2 topik dekat sini. Iaitu satu adalah isometri, kemudian yang kedua adalah oblik. Okey. So ini tajuk dia lah. Ini tajuk dia. Kemudian apa objektif kita hari ini? So ada 2 lah. Satu nak menghasilkan lukisan isometri dan yang kedua adalah untuk menghasilkan lukisan oblik yang bongkahnya mempunyai pelbagai permukaan. Dia ada permukaan yang rata, permukaan yang condong dan juga permukaan lengkung. Ya. Jadi dia dah campur jadi satu. Okey, kita tengok macam mana ya. Okey, so kita pergi yang pertama dahulu iaitu lukisan isometri. Jadi ni kalau ikutkan ini adalah topik tingkatan 4. Jadi sebenarnya ini adalah ulang kaji bagi mereka yang akan menduduki peperiksaan nantilah. Okey. So, konsep yang pertama sebelum kita buat lukisan, kita kena tahu konsep lah. Walaupun dah tahu, tapi kita nak refresh balik. Okey, konsep dan ciri-ciri lukisan isometri. So, yang pertama kita ada paksi. Kalau ingat tadi ada pelajar sebut paksi. Jadi paksi. So, dalam isometri ada paksi. Okey, cuba cuba murid-murid bagi tahu saya, apa paksi yang ada dalam lukisan isometri? Okey, kita tanya Amar lah, Amar. Ya. Amar? Paksi biasa. Paksi biasa. Dan paksi panjang. Paksi biasa, terbalik dan juga paksi panjang. Amar cakap cikgu. Okey, so dalam isometri kita ada 3 paksi iaitu paksi biasa. Paksi biasa ni yang biasa kita lihatlah. Kalau kita tengok lukisan 3 dimensi untuk menggambarkan satu objek. Kemudian kita ada paksi terbalik yang Amar sebut tadilah. Terbalik. Objek tu diterbalikkan. Mungkin ada bahagian bawah yang kita nak tengok. Contoh macam dalam enjin kereta kan, dalam atas cantik je kan kita bila kita buka boot kita kan. Tapi bahagian bawah tu macam-macam dah ada kan. Sebab tu kita perlukan juga paksi terbalik. Kemudian yang ketiga adalah paksi panjang. Paksi panjang ni untuk menunjuk kelebaran dia lah.
Itu kita fokus kat situ. Sebab mungkin bila gambar tu kat belah depan, panjang tu tak nampak dengan cantik lah. Okay? So kita ada 3 paksi dalam isometri. Baik. Okey, so yang kedua, dalam isometri juga kita ada sudut. Paksi. Sudut paksi dalam isometri. Jadi sudut paksi dalam isometri ni berapa pula ya? Kita tanya Cikgu, Syahira. saya cuba boleh cikgu? Okey. Sebab cikgu pernah ajar saya dulu. Okey, betul 30 cikgu. 30 darjah. Betul, tepat sekali. Okey. Jahatnya gerak. Isometri sebenarnya bukan saya ajar, yang kita sama-sama study dulu. Betul. Kan? Ya. Sudut paksi kita 30 darjah. Okey, sudut 30 darjah. Kalau pelajar nak ingat isometri 30 lah. Itu dia. Clue dia cikgu kan? 3. Yes. Okey, jangan terkeliru sebab nanti oblik lain pula. Jadi kena ingatlah isometri tu 3 ya. Ingat ya. Okey, 30 darjah. Kemudian yang ketiga dalam konsep dan juga ciri ini ada satu lagi adalah dipanggil sebagai garisan. Dalam isometri sendiri ada garisan dia. Ya. So dia ada satu adalah namanya garisan isometri. So yang kedua garisan bukan isometri. Senang kerja. Garisan iso, garisan bukan iso. Okey. So apa perbezaan dia? So kita tanya Dini lah dulu. Ya. So Dini, boleh tak jelaskan kepada saya? Ni ulang kaji ni. Garisan isometri itu apa? Garisan isometri ni ialah garisan yang selari dengan paksi isometri. Okey. Alright. Lepas tu garisan bukan isometri ni pula garisan yang tidak selari dengan paksi isometri. Contohnya garisan condong. Tepat sekali lah. Terbaiklah Dini. Nak jadi arkitek kan? Dah boleh lah. Dah boleh apply. Ambil borang. Okey, so garisan isometri dan garisan bukan isometri. So kalau kita tengokkan dalam contoh yang kita beri kat sini, garisan isometri adalah yang selari dengan paksi. Manakala yang bukan isometri yang tak selari lah. Dia condong kat situ kan. Ni yang kalau kita tengok dekat sini, ni lah ni. Ni nampak dia condong. Apa tu cikgu? Garisan condong. Garisan condong. Okey. Condong macam slide kan? Daripada atas turun ke bawah. Itu garisan bukan isometri lah. Okey. So itu adalah konsep dan juga ciri-ciri isometri. Baik. Yang ini kena simpan dalam hati sebab nak buat. Nanti nak buat nanti kena tahu yang tu. Sebab kalau dia lupa, dia akan bercampur bau. Pelajar ni dia biasa antara kesilapan pelajar adalah dia campurkan oblik dengan iso ni. Dia ada perbezaan. So yang inilah ciri-ciri yang dia kena tahu. Dan dia kena ingat. Okey, so yang ini yang paling penting adalah sudutnya 30 darjah lah. Okey, so kita nak tengok bagaimana cara menjawab soalan lukisan isometri. Okey. So beginilah bentuk soalannya. So soalan dia, yang penting pertama kita semua boleh membaca, bacalah dengan baik. Sebab nanti mungkin nampaknya macam soalan ni sama. Dengan oblik sama je. Cuma dalam ayat tu kena baca betul-betul lah. Okey. So Raja 1 menunjukkan 3 pandangan. Kemudian lukis mengikut skala penuh pandangan isometri. So dekat situ dia tulis dah isometri kat situ. Maka ingatlah isometri guna 30 darjah. Siap-siap dia tulis. Lepas tu dia dah bagi tahu clue yang kedua adalah saiz petak grid adalah 10 kali 10. Petak grid tu maksudnya yang ni lah, petak ni. Yang kecil tu. Kecil-kecil tu. Nilainya adalah 10 kali 10 milimeter. Okey? So bagaimana nak dapat ukuran? So kita kena kira lah berapa petak tu baru dah dapat ukuran dia. Okey. So budiran terlindung tak perlu ditunjukkan. Mungkin dalam bahagian lukisan tu ada bahagian-bahagian yang tak nampak. Jadi tak perlulah. Tak payahlah effort sangat. Tunjuklah apa yang kau perlu tunjuk je. Okey, so macam mana nak buat dia? So apa benda yang perlu dibuat? Yang pertama sekali pelajar, boleh Syafiq bagi tahu saya tak? Dah dapat soalan ni, dah baca soalan, okey isometri. Lepas tu nak buat apa? Kita kena lakar dulu. Okey, kita buat lakaran. So, kita buat lakaran dulu berdasarkan gambar ni. Ini adalah unjuran ortografik yang kita dah belajar sebelum ni. Baik. Okey, so kita ada pandangan atas. Ini adalah pandangan atas. Allah. Ini adalah pandangan atas. Ini hadapannya. Dan ini adalah sisi dia. Okey. So nanti kita kamu dah boleh bayanglah gambar ni macam mana. Okey. So pelajar cuba tunjukkan kepada saya apakah hasil lakaran yang dapat daripada unjuran ortografik ni. Boleh tak tunjukkan? Syafiq tak sabar nampaknya ya. Cuba angkat semua ramai-ramai. Tengok sikit. Angkat. Jangan malu. Okey, saya angkat juga boleh cikgu.
Syafiq. Okey, Tengok Syafiq semua dah tunjuk. angkat. Kawan-kawan kita semua dah tunjuk. Okey, siap buat peace lagi ya. Amar boleh belakang sikit, Amar. Okey, comel, Mak. Macam tu, Mak. comel semua dah. Dini biar. Dini tak siap lagi ke? Okey, Dini tak siap lagi. Tak apa Okey, Dini. tak apa. It's okay, Dini. It's okay, Ini take dia. your time. Kawan-kawan awak yang ada tunjukkan. Okey. Alright, bagus semua. Okey. So tadi dia dah kata dah lakar kan. Bila dah lakar, maksudnya dia dapat bayang dah. Tadi ada masalah imajinasi susah. So dia memang kena bayangkan. Okey, so kena bayangkan. So nak jadi arkitek, kita kena banyak membayang. Nak hasilkan satu perumahan Lakaran. atau rumah yang cantik kan. Jadi kita kena banyak berimajinasi. Okey, so langkah pertama adalah kita kena buat bongkah ni dulu. Kotak ni dulu. Okey, kotak ni adalah panduan untuk lukisan kita nanti. So, lukisan tu semua akan berada dalam ni sahaja. Okey, semua ni. Okey, bagaimana nak dapatkan ukurannya ni? Okey, ukuran ini okey dapat daripada sini. Okey, dapat ini daripada sini. Kita kiralah 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Jadi dekat sini akan jadi 80 mm. 80 mm. Okey. Okey, bersamaan dengan berapa sentimeter? Semestinya 8 cm. Pandai. Okey. So, okey, yang belah sini pula, ukurannya ambillah daripada pandangan sisi 1 2 3 4 5 6 7. 7 cm. 70 cm. 70 cm. 70 mm besar dengan 7 cm. Yes, dan akhir sekali tinggi kita ambil daripada sinilah tinggi dia. Kita kira dah juga, so dapatlah tinggi dia. Ya. Berapa tinggi dia, cikgu? Tinggi dia ke tinggi saya? Tinggi cikgu kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga? Sama Okey. juga. Baik. So, dalam ni lah gambarnya akan ada tu lah. Keluar kat situ. Ya, jadi pelajar perlu buat ni dululah. Sebelum menghasilkan lukisan yang akhir sekali, ini mesti ada dulu. Ni basic dia. Ini Asas. basic dia, asas. Pelajar mesti buat. Kalau asas ni tak ada, runtuhlah. Okey. So dekat mana 30? Dekat sini 30 darjah tu. Dekat sini 30 darjah. Dekat sini 30 darjah. Okey. So dia gunakan sisiku set dia, tarik 30. Okey, so sekarang macam mana nak buat pula? Okey. So next, okey. Kita perlu membentuk. So sekarang ni kita nampak kan dia ada bahagian ni belah kepada 2, tingkat 2. Yang ni pula ada lagi tingkat dia. Yang dekat atas ni ada lagi tingkat dia. Dekat sini pula tinggi dia pula. So kita kena bahagikan satu persatu lah. So sebab tadi pelajar-pelajar dah dapat lakaran dia. Jadi lagi mudahlah dia nak buat. Sebab dia kena membahagi bahagian-bahagian tersebut. Tadi kita buat yang pandangan atas kan? Okey. So ini dia dah bahagi. Yang ni saya ni kan. Okey, so dia dah bahagi. Nampak bahagian L kat sini? Ni sama dengan L kat sini. Okey, so ni bahagian depan bawah ni sama dengan sini hadapan. Okey. Alright. So next, okey, ni saya lajulah ni sebab ni muka yang rata je ni. Kemudian yang ni pun ni bahagi ikut yang ni pula. Okey, ikut yang ni dapat yang sini pula. Okey, kemudian dia bina lagi kotak yang terakhir sekali, merangka yang terakhir sekali yang ni lah. Ini yang atas sekali ni kedudukannya dekat sini. Situ. Cikgu, apa maksud di sebalik butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan? Katakanlah dekat dalam ni, dekat depan ni bentuknya segi empat. Okey. Dekat belakang ni bentuknya curve. Okey. Ada bahagian yang tak nampak kan? So dia tak payah tulis yang curve tu. Curve, lengkuk kan? Tak payahlah. Itu maksud dia. So macam kita yang nampak kat depan je. Yang belakang-belakang tu pasal cerita. Macam itulah butiran terlindung tak perlu ditunjukkan. Okey. So dah dapat tadi, berdasarkan lakaran tadi, dia pindahkanlah ukuran-ukurannya. Okey. So kita buat. So ni dia bahagi lagi lah. Tak habis lagi petak dia. So dia nampak dah. Ini dia bahagi yang tengah ni. Mengikut yang ni. So setiap ukuran ni perlu dipindahkan. Okey. So, bila akhir sekali nak buat lengkuk. Dekat sini, berdasarkan gambar ni ada lengkuk. So, kena buat lengkuk. Untuk lengkuk, dia menggunakan kaedah 4 pusat. Okey, ni pelajar-pelajar dah belajar lah. Okey, dah belajar semua. So, gunakan kaedah 4 pusat untuk membuat lengkuk. Dan akhir sekali, semua sekali gambar yang telah dilakar tadi, kita pindahkan dan kita objekkan garisan tersebut. So, bila dah objek, akhirnya dapatlah gambar dia. Seperti yang telah dilakar oleh pelajar. Okey? Sama dah tadi. Tengok Syafiq, you punya gambar. Tengok sikit Syafiq punya gambar tadi. Siapa? Syafiq. Kan? Sama.
Sama kita. Lain cikgu. Sama. Lain dia yang tak elok tu. Dia bergegar-gegar. Okey. Terbaik Syafiq. Okey. So kita nak tengok soalan yang kedua. Soalan yang sama jugalah. Yang pertama kena buat kotak dia dululah. Okey, kotak ataupun bongkah ke. Alright. Kemudian kita membahagi dia. Yang ini saya nak tunjukkan kenapa, sebab dia menggunakan kaedah koordinat. Yang lain ni samalah step dia. Okey, dekat mana yang saya nak tunjuk? Okey, ni yang sama. Okey. Okey. Yang sini dia ada satu lagi lengkung yang mana dia menggunakan kaedah koordinat. Baik. Kenapa koordinat? Kerana lengkung ni tak jatuh pada satah yang sama. Jadi dia tak ada jejari. Oh. Dia macam free punya. Aha. So kita menggunakan kaedah koordinat. Okey, so kaedah koordinat bagaimana nak buat dia? Okey, dia banyak kerja sikitlah, dia kena pindah memindah. Okey, so yang mula-mula, ni laju sangat ni. Okey, so mula-mula dia pindahkan yang ni. Yang ni mana dapat dia? Ketinggian yang ni dia dapat dari sini. Okey. Dia dapat ketinggian tu ditarik sampai sini. Sebab yang ni kalau kita tengok kan gambar dia sampai sini. Okey. Kemudian nampak dia patah belakang balik. Dia patah belakang balik. Okey. Kemudian next dia kena pindahkan kedalaman dia, yang mana dia ambil kedalaman daripada sini pula. Okey, daripada situ, itu yang dapat touch kat sini. So dia buat garisan selari, dapatlah point tu kat situ. Okey, so dapat point dekat situ yang pertama. Kemudian yang kedua sama juga, dia pindahkan yang pada sini. Dan dia buat garisan tu sampailah kena dekat situ. Okey, ni garisan yang dia pergi kat belakang tu. Kemudian dia patah balik, kemudian dia pindah pula ke dalaman. Okey, kedalaman dapat kat sini. Pindah, dapat point yang situ. Dan akhirnya dengan menggunakan lengkung Perancis ataupun flexible ruler ataupun pembaris fleksibel, dia buatlah curve. Buat curve. Ini kita tak pakai jangka lukis lah, kita pakai flexible ruler ataupun lengkung Perancis menggunakan kaedah koordinat. Dan akhir sekali lengkapkanlah awak punya gambar, akhirnya dapatlah itulah hasilnya. Sebab yang ini stepnya samalah. Beza dia boleh keluar dalam bentuk menggunakan kaedah segi empat pusat ataupun koordinat. Ini untuk lengkung ataupun lengkuk. Biasanya pelajar, kalau pelajar GKT ni untuk isometri ni dia boleh buat. Permukaan rata dan juga condong. Dia akan start dekat buat lengkuk ataupun lengkung. Itu dia masalah dia. Okey. So dekat sini dia kena tekankan yang kita ada kaedah empat pusat dan juga kaedah koordinat. Okey, pelajar-pelajar okey? Dini masih melukis ke? Dini sampai mana dah? Dah siap lukisan kedua ke Dini? Boleh tengok? Dini boleh tunjuk Dini lukisan isometri je ke? Isometri, ya betul. Ya. Dah siap tapi macam salah. Tak apa, kita tengok. It's okay. Kita belajar. We learn from mistake. Oh yes. Orang putih pula. Ya cikgu. Tu. Boleh ke tengah sikit? Okey, atas sikit. Okey. Nampak dekat situ dia ada perbezaan dia yang atas tu lah. Yang atas ni je. Yang bawah tu sama. Dia dekat atas ni je Dini. Cikgu, saya tak salahkan Dini cikgu. Saya salahkan kertas tu. Tak cukup besar. Kita memang tak salah. Kita tak pernah salah. And yang satu lagi memang Dini tak salah sebab perempuan memang tak salah. Okey. Kita nak berdiri rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, yang mana mungkin sebelum kita berdiri rehat, saya nak imbas sedikit yang mana tadi Cikgu Fatihah ada mengajarkan mengenai konsep dan ciri lukisan isometri. Ada 3 cikgu kan? Iaitu ada paksi, ada sudut paksi dan juga garisan. Dan Amar tadi ada kata, "Alah, cikgu takkan isometri je. Isometri saya dah hebat, saya nak yang oblik pula." Okey, kejap lagi kita tanya dia. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Fatihah kita. Tadi kita dah belajar dalam lukisan isometri dan sekarang ini kita nak pergi ke lukisan oblik. Betul Cikgu? Betul, tepat sekali. Moh kita. Moh kita. Moh kita lah, orang faham kan? Silakan Cikgu. Okey, so kita nak masuk yang kedua. Objektif kita yang kedua iaitu melukis lukisan oblik Baik. yang mempunyai pelbagai permukaan. Okey. So sekarang baru kita nak tengok apa beza sampai pelajar ni kadang-kadang terkeliru. Okey, Dengan isometri. Ya, kita tengok juga ciri-ciri dululah. Ciri-ciri Okey. lukisan oblik. So ciri-ciri yang pertama sama, dia ada paksi. Okey, so kalau tadi isometri ada paksi, dia pun ada paksi juga. Okey, cuba bagi tahu saya apa paksi oblik pula ya? Eva? Eva. Siapa tu? Eva. Silakan Eva. Paksi menegak, paksi mengufuk, paksi surut. Okey, so ke dalam oblik pula dia ada 3, tapi dia nama berbeza pula ya. So Ya. kita ada paksi menegak, paksi mengufuk dan juga paksi surut. Surut. Okey, surut ataupun kita panggil sebagai condong. Aha. Ada 2 nama lah, surut ataupun condong lah. Okey. Kemudian untuk sudut pula, oblik ni sebarang sudut. Oh, Any sudut will do. okey. So kalau tadi isometri 30 sahaja, yang ni apa-apa sudut pun boleh dibina menggunakan alat kita lah. Cuma limitasi di sekolah, alat kita ada sesiku set yang mereka ada adalah 30, 60, 45. Jadi itulah sudut yang kita akan gunakan. Ataupun kalau dia gigih, dia boleh buatlah 75, 105 kalau dia gigih lah. Okey. Tapi kalau nak senang, kita ada 30, 60, 45. Okey, itu paksi surut. Sudut yang kita boleh gunakan untuk membuat oblik. Okey. Okey, cuma 30, 60, 45 kalau kita gunakan sudut yang berbeza, dia akan menghasilkan lukisan yang berbeza je lah. Dia akan nampak pandangan yang berbeza lah. Macam kita ambil gambar lah contohnya. Kalau kita berdiri depan, nampak lebar. Kalau pada sisi, nampak kurus kan. Macam tu. Habis cikgu suka yang macam mana? Cikgu suka yang macam mana? Mestilah macam tu je, yang kaki silang sekali. Model. Okey. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu garisan oblik. Ya, Okey. cikgu. Kita ada paksi, sudut dan juga garisan oblik. Baik. So kita ada garisan oblik dan juga garisan bukan oblik. Apa maksud dia cikgu? Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia Dini? Apa itu garisan oblik? Apa itu garisan bukan oblik? Dia lupa mute. Dini? Atau mungkin awak nak minta Amar sebab tadi Amar yang tak sabar-sabar. Okey, kita tanya Amar. Boleh Dini kita minta Amar Okey Amar. Silakan Amar. Apa itu garisan oblik? Garisan yang ikut paksi surut. Okey, garisan bukan oblik? Garisan yang tak ikut paksi surut. Okey, ikut dengan tak ikut nama tu. Ikut dan tak ikut. Tapi itu bukan term dia lah. Untuk pemahaman, okey, betul lah tu. Okey. Kalau term dia adalah garisan oblik lah, garisan yang selari dengan paksi. Garisan yang selari dengan paksi. Paksi lah, kita ada paksi menegak, mengufuk dan juga paksi surut. Baik. Manakala garisan bukan oblik adalah garisan yang tak selari. Itu yang dia kata ikut dengan tak ikut. Okey. So yang ni lah contoh dia. Okey. So kalau garisan oblik ni yang macam ni lah, ini garisan oblik. Ini garisan oblik, ini garisan oblik, ini oblik. Garisan bukan oblik ada 2 sahaja dekat sini, iaitu yang ni dengan yang ni. Ada 2 sahaja. Sebab dia condong, dia tak ada ikut mana-mana paksi. Sebab paksi tadi menegak, mengufuk, surut. So kalau kita tengok yang ni tidak ada. GH tu tak ada, dia condong. So itu garisan bukan oblik. Okey. Okey, faham Okey. So kita dah tahu ciri-ciri. Itulah dia perbezaan dia. Jadi bila buat lukisan, itu yang pelajar agak keliru kat situ. Okey. Kemudian dalam oblik dia ada jenis-jenis pula. Dia ada ekstra. Okey, kalau tadi isometri ada sejenis ya. Untuk oblik dia ada 3 jenis, iaitu yang pertama oblik cavalier. Okey, oblik cavalier. Oblik cavalier ni apa ya? Siapa nak jawab? Yap. Syahira ke? Siapa? Syahira cikgu. Okey, Syahira dah senyum-senyum tu. Okey. Cavalier ni ukuran semua paksi dia bersaiz penuh. Okey, ukuran semua paksinya bersaiz penuh. Maksudnya kalau dia bagi 50, 50 lah. Kalau 30, 30 lah. Itu nak dilukis lah. Yang kedua, kita ada oblik kabinet. Okey, so kabinet, ingat kat rumah kabinet kita kecil-kecil je. Okey. So, ukurannya dipotong separuh ataupun ukuran paksi surut sahaja separuh. Bukan semua tau. Dia paksi surut sahaja. Nah, kalau tengok yang ni je.
Yang tu sahaja. Yang untuk paksi menegak dan mengufuk sama. Okey. Kemudian kita ada yang ketiga adalah oblique arm. So oblique arm ni sama juga. Dia menegak dengan mengufuk dia sama. Yang bezanya adalah paksi surut. Dia ada 1/3, 2/3 dan 3/4. Boleh dibahagi kepada macam tu. Oblique arm. Oblique arm. So inilah antara jenis-jenis lukisan oblik. Okey? Alright. So kita nak pergi kepada seterusnya, iaitu cara menjawab soalan oblik. Okey. Inilah soalan oblik. Kalau kita perhatikan sama je macam soalan ISO. Betul lah cikgu. Tu yang saya kata, pelajar kena baca dengan teliti. Soalan ni soalan untuk siapa? Sebab kalau tak baca betul-betul tengok ni isometri. Tu yang pelajar jawab terus isometri. Jadi kena tengok betul-betul lah. Kemudian dia kata dekat sini lukis mengikut skala penuh. Pandangan oblik Cavalier. Kalau ingat tadi Cavalier penuh lukisan dia. Betul. Ukurannya sama semua. Seperti yang ditunjuk dekat sini. Okey, jadi kena kiralah berapa semua nanti. Okey, so macam mana nak mula dia? Macam mana nak mula? Yang pertama macam biasalah kita kena lakar. Kena lakar. Kena buat kotak cikgu. Yes, kena buat kotak dulu. Cuma kalau perasan paksi mengufuk dia macam ni kan. Paksi menegak dan paksi surut. Dia tak ada sudut 30 tu. Kalau tadi isometri, dia macam ni kan. Dia mula dia. Yang ni dia mula mendatar je. Paksi surut tu dekat sinilah. Sudut yang kita nak guna tu dekat sini. 30, kita buat 45 ke, 30 ke. Atau 60 Atau 60 ke. Tak kira lah. Tak kira lah. Okey. So di situ je sudut dia. Dekat sini yang lain semua 90 darjah dengan 180 darjah lah. Okey. So itu paksi. Kemudian kita buat kotak lah. Kita buat kotak. Kotak ni laju sikit. Okey dah. Okey. So kotak ni kita pindahkan ukuran daripada ortografik lah. Sekejap, kita kira ada berapa. Kita kira ada berapa, bla bla bla. Kita ukur kat sini. Yang bla 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 tu apa cikgu? Yang bla bla sana tu. Okey. Okey, so ini pandangan hadapan, maka rujuklah pandangan hadapan. Okey, yang di sini kita tukar kepada sentimeter kan? Cikgu cakap tadi. Kalau dalam technical drawing, dalam lukisan teknikal kita menggunakan milimeter. Sebagai SI unit seluruh dunia. Okey kan? Okey. So yang belah sini kita ambil pandangan sisi, kita ambil pada sinilah ukuran dia. Kemudian yang atas ambil pada pandangan atas lah. Okey. So pelajar, sambil cikgu dah bercakap tadi, tengok lakaran sikit. Tengok sikit lakaran. Kok dah siap ke? Boleh tunjukkan kawan-kawan? Okey. Yang Syafiq tu comel lukisan dia cikgu Macam orang dia. Comel je lukisan Syafiq tu. Manis je. Yang lain dia buat besar-besar. Yang dia alahai. Okey. Alright, so itu antara lakarannya lah. Jadi bila dah buat lakaran, senanglah kita nak mulakan lukisan kita. Okey, bila nak mulakan lukisan pastikan mula pada depan lah. Sebab oblik ni bukanlah oblik sajalah. ISO pun kita mula pada depan. Sebab kalau kita mula pada belakang, nanti ada masalah. Mungkin kita dah terlukis gambar yang tak nampak tu. Okey, jadi kita mula daripada depan. So kita belahkan dahulu ikut pandangan sisi ni ada 3. Okey, alright. So kita belahkan. Kemudian kita lukis segitiga tu. Sebab kita tahu ini tambah ini. Tambah yang 3 segi ni, ini paling simple sekali. Terus nampak segitiga je sebenarnya. Okey? Ni untuk pelajar-pelajar dia memang nampak dah ni. Yang itu memang dia punya markah yang kena curi. Yang kalau segitiga ni sebab dia dah nampak dah. So dah 3 ni dapatlah 1.5 lah, lebih kurang lah. Kalau markahnya 0.5 kan, saya pun tak tahu. Okey. So next, dah dapat segitiga tu terus je objekkan. Sebab mungkin dia tak cukup masa, nanti at least dia ada markah kat situ. Faham. Okey. Kemudian dia bahagi pula pada pandangan atas mengikut bahagian pandangan atas lah. Okey, so dia bahagikan, kemudian dia buat lengkung. Okey, kalau perasan dekat dalam isometri tadi, dia menggunakan kaedah 4 pusat, kaedah koordinat. Betul. Okey, dalam oblik simple. Kalau bulat, bulatlah dia. Jangan effort sangatlah. Sebab tu dekat dalam oblik sahaja dia akan tulis ayat ni. Pilih orientasi. Katakanlah bulatan tu berada dekat pandangan sisi, dia memang akan jadi elips. So kita cuba pusingkan dia untuk dapatkan biar bulatan tu berada pada pandangan hadapan. Baik. So dia akan jadi bulatan lah. Okey. So dia akan jadi bulat lah. So yang tu bulat, separa bulatan. Jadi dia akan jadi separa bulatan. Okey.
Kemudian terus saja bahagikan pula ikut pandangan hadapan. Ikut ni bahagi-bahagi ni biasa budak dah mahir ni. Sebab ni pandangan ini permukaannya rata. Pelajar tak ada masalah sangat. Untuk oblik, pelajar kurang masalah. Oblik Oblik sebab apa? Dia tabu bila dalam ISO dia nampak curve tu. Dia kena buat kaedah 4 pusat dengan koordinat tu. Dia akan jadi macam dia padahal yang lain dia boleh buat tapi dia jadi macam nervous dia tak boleh buat semua. Kita jam. Ya. Selain pada tak boleh berimajinasi lah. Okey, so untuk oblik ni biasanya pelajar boleh jawab dengan baik lah. Okey, so ini permukaan yang rata ni saya tak terangkan sangat lah sebabnya pelajar akan nampak. Okey, so kemudian dia buat curve 2 lah. Dan last sekali dia lengkapkan gambar. Kalau tengokkan dekat sini ada permukaan yang condong. Itu yang mana cikgu? Okey. Alright, so ada permukaan yang condong. So dia akan berada dekat sinilah. Okey. So next, dia bahagikan lagi. Kenapa dia bahagikan 2 kat sini? Sebab dia nak buat permukaan condong kat situ. Sebab kat sini kan nampak tak dibelah pada 2. Petak dia tu. Okey. Sebab itulah dia bahagi kat situ. Kemudian barulah dia buat permukaan condong. Dan akhir sekali dia lengkapkan sahaja lukisan ni. Sebenarnya dalam oblik dan juga isometri, dia kadang-kadang buat ukuran je sekali je. Dan dia sambung-sambung je. Dia macam puzzle. Okey. So dia tak perlu ukur berkali-kali. Sebab dia dah menggunakan sesiku set tu. Okey. So oblik ni nampaknya lebih mudah untuk pelajar daripada berbanding isometri. Sebab isometri tu dia ada bahagian lengkung yang menggunakan kaedah 4 pusat lah. Yang ini pun ada. Cuma kita biasanya akan pindahkan dia jadi pandangan hadapan. Supaya mudah nak lukis, dia punya lengkung tu terus bulat saja. Yang ni carilah titik tengah dia kat mana, so buat lengkung saja. Okey? So ini adalah oblik Cavalier. Oblik Cavalier. Okey, ukurannya penuh. Bagaimana dengan oblik cabinet? Oblik cabinet mengikut definisinya adalah paksi surut dibahagikan kepada setengah. Paksi surut maksudnya semua kedalaman akan dibahagi kepada setengah. Okey, kedalaman letaknya dekat mana? Di sini. Ukuran kedalaman letaknya dekat sini. Ni dalam. Dalam. Okey? Itu kedalaman. Jadi, kalau 2 dekat sini maksudnya akan jadi 1 lah, 10 lah. Okey, dia akan jadi 10 lah. Okey, ni 10. Yang sini akan jadi 30 bagi 2 dapat 15. Okey, yang ni 3 bahagi 2 dapat 15 juga. Jadi itu ukuran dia. Yang itu sahaja. Yang lain-lain ni kena ikut yang sama lah. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lah. Okey. Cuma yang dalam tu saja. Yang kedalaman sahaja. Okey. So ini petak dia. Jadi petak dia akan jadi kecil lah. Kalau kirakan jadi 40. Okey, ni akan jadi 40. Total. Sebab kita dah kecilkan dia. Sebab kalau kira totalnya ada 6, 7, 8. 8 bahagi 2 is 4. So 40 lah. Kemudian kena bahagikan pula. Kecil-kecil. So kabinet dekat mana kita kecilkan. Kita separuhkan dekat kedalaman sahaja. Itu pelajar selalu buat silapnya kat situ. Dia kecilkan semua. Bila dia kecilkan semua, dia jadi rajah tu jadi kecil lah. Dia kecilkan ini, kecilkan, semua kecil. Okay? Ada juga, dia kecilkan yang 10 je. Yang 15 ni dia lupa. So, dia buat yang ni 10, campur 30, campur 30. Ada juga kes macam tu. Jadi, kalau nak senang ingat, kabinet je ingat yang dalam sahaja. Ya, kedalaman sahaja. Kedalaman sahaja. Kedalaman sahaja. Sebab tu saya kata kena ingat kabinet kat rumah kita. Kan dalam ni kecil je. Dia punya dia lebar, tinggi. Kedalaman. Kecil kan? Kan? Alright. Okey, so yang lain-lain ni samalah, kita akan membentuk dahulu, kita bahagikan. Yang ini akan jadi 10 lah. Yang ini 10. Sebab kita dah kecilkan paksi surut kepada separuh. Kemudian kita buat daripada depan. Sebab kalau buat daripada belakang nanti ada yang tak nampak dia. Okey. Alright. So kita dah buat lengkuk ni kira kat sinilah. Jarinya 30, maka buatlah 30. Okey? Alright. So kemudian buat pula jari yang kedua untuk lengkuk yang ni. Ni jari dia kat sini. Maka buat lengkuk yang kedua.
Maka dapatlah dekat situ daripada hadapan. Dan lengkapkan gambar awak lah. Okey. Kemudian yang kedua, pindahkan kedalaman untuk lengkuk ni. Kita refer pada yang ni lah. Kedalaman ni dekat situ. So 30 bahagi 2. 15 lah tadi. Okey, 15. Kita terus je ambil sesiku set. Sebenarnya yang ni tak payah kira pun. Ambil sesiku set, garis sampai belakang. Pelajar dia tahulah. Okey. Letak je T-square tu, letak sesiku set, garis belakang. Ini murid-murid tahu cikgu Pelajar tahu kan. Okey. So kemudian tandalah dekat mana 15. Kemudian buatlah curve lagi satu. Tak perlulah nak cari lagi berkali-kali. Dia sebenarnya sekali je cari dia. So nanti lukisan pun akan jadi bersih dan cantik. Okey? Kemudian dah buat curve tu, dekat sini dia ada tricky sikit. Sebab apa? Bila ada dua curve, kita nak tahu dekat manakah tempat pertembungan dia tu. Okey, yang ni yang saya masukkan. Okey. Ni. Nampak tak ada dua curve dekat situ? Nampak ada dua curve kat sini. Ini satu curve. Ini satu curve. Ini satu curve. Kalau ikutkan dia ada dua curve. Okey, macam mana kita nak tentukan? Kita gunakan kaedah tangent. Kita cari pula dekat mana titik dia. Pertemuan antara satu garisan dengan bulatan pada satu titik. Kita gunakan tangent, baru kita gariskan dia. Faham? Okey. So, itu sebenarnya kita belajar tangent dulu. Okey. So, dekat sini pun ada aplikasi tangent. Kemudian, barulah kita lengkapkan gambar. Dan last sekali, kita lengkapkan yang lain-lain ni. Okey. So, kita lengkapkan yang bawah ni. Kita ikut gambar yang ni. Kemudian, kita tengok ni, nampak ni ada condong. So, kita buat gambar condong ni. Okey. Kemudian, yang last sekali, kita buat yang belah belakang. Belakang ni semua blok segi 4 sahaja. So, blok segi 4 dengan kedalamannya 10 mm. Alright. So, last sekali, objekkanlah garisan kamu. Maka, lengkaplah jawapan awak. Okey. Pelajar semua okey? Murid-murid okey, murid-murid okey. Nampak macam ada berkerut tu. Okey. Kalau okey semua tunjuk good. Tak okey lah tu cikgu. Dia delay. Memang macam tu. Okey. Okey, so lengkaplah gambar kita. Baik cikgu. Kita dah siap dah ni cikgu? Dah siap dah, boleh hantar dah tugasan ni. Yes. Okey cikgu, kita boleh sambung lagi cikgu. Kita boleh sambung lagi? Okey. Saya tak puas, saya nak belajar lagi cikgu. Belajar lagi. Okey. Alright. Okey, antara lagi kesilapan pelajar bila buat oblik ni yang saya perasan lah untuk pelajar-pelajar saya kan. Satu lagi, bila dia dah belajar melukis dia lupa matematik kadang. 10, katalah 20. Okey. Bahagi 2. Dia nervous. 20 bagi 2, berapa cikgu? 10 lah kan? Itu masalah jugalah. Jadi, untuk pelajar-pelajar, saya sarankan kamu bawalah kalkulator. Memang boleh buat masuk kan cikgu? Boleh buat masuk. Tak ada masalah. Kalkulator boleh buat masuk. Yeah. Sebab, yelah kita faham dalam peperiksaan, kita berlawan dengan masa. Kemungkinan masa mencemburui kita. Kita pun dah jadi blok. Ya, tak silap 20 bagi apa tadi? 5 dia letak betul, pun. Betul. Memang ada je kita dalam periksa kat sekolah pun macam tu. Dia belum masuk lagi yang besar-besar punya nombor. 50 tolak 35. 25. Okey. Jadi, sebab tu cikgu, murid-murid ni dia kena rehat sekejap cikgu. Ya, betul, macam betul. kita juga. Betul. Jadi kita nak berhenti rehat. Yang mana tadi kita ada belajar mengenai ciri lukisan oblik. Ada 3 iaitu paksi oblik, ada juga sudut paksi surut dan juga garisan oblik. Dan selepas ini kita nak tengok pula contoh soalan cikgu Ya, soalan A. Jadi kepada murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini, nantikan selepas ini dalam Sukses SPM 2021. 20 bagi 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Cikgu, saya pasti ramai murid-murid nak tahu macam mana contoh soalan ni cikgu. Sebab kita tahu nanti SPM tinggal lagi berapa bulan saja kan. Jom kita nak tengok soalan contoh bagi bahagian A. Silakan.
Okey, so tadi kita dah berhempas pulas menghasilkan lukisan isometri dan juga oblik. Okey, untuk lukisan menghasilkan lukisan itu adalah di bahagian B. Okey, kita fokus dekat situ kerana 70% markah datang daripada bahagian B. Jadi yang bahagian A ni 30%. Walau bagaimanapun, walaupun dia 30% sahaja, tetaplah penting. Sebab kalau dapat full mark 70 pun, dia hanya dapat A- je. Oh ya, tak ada juga. Kan? Jadi kita kena seimbang. Okey? So kita nak tengok pula soalan contoh bagi bahagian A untuk lukisan isometri dan juga lukisan oblik untuk subjek untuk mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Okey. Soalan dia mudah-mudah je. Soalannya ringkas sahaja. Oh, dia macam ni? Ya, soalannya sangat ringkas. Dia akan tanya, soalan ni akan berkisar tentang teorinya. Teori. Sebab dalam lukisan dia akan tanya lukisan lah. So dekat bahagian A ni kebanyakannya akan tanya bahagian teori lah. Fakta-fakta dan juga terms dalam grafik komunikasi teknikal. Okey, kita tengok pada soalan contoh yang pertama. So dekat sini kita ada rajah lukisan isometri. Okey, so lukisan isometri, namakan garisan yang berlabel X dan juga Y. Ni senang cikgu. Senang sangat sebenarnya soalan dia. Kalau dia dah condong tu, ada memang bukanlah cikgu. Katanya kan. Okey, cuba. Kita nak tanya Amal lah. Siapa Amal? Apa itu X? Apakah garisan X? Dah bagi clue dah tadi saya kan? Bukan EXO. Apa XO? Garisan bukan ISO. Oh, garisan bukan isometri. Okey, terima kasih. Okey, Y pula apa ya? Saya pun nak jawab. Saya pun nak jawab ni. Ya. Siapa tu? Eva lah, Eva. Eva. Garisan isometri. Yes. Okey, terima kasih kerana menjawab. Okey, so X itu adalah garisan bukan isometri dan Y itu adalah garisan isometri. So easy, right? Ini baru soalan satu, cikgu. Ya, so walaupun senang, kadang-kadang pelajar buat silap. Okey, apa kesilapan-kesilapan pelajar? Okey, kita tegurlah kesilapan pelajar. Dia tahu itu adalah garisan isometri. Dia tulis macam tadi yang Amal sebut, garisan bukan ISO. Dia tulis garisan bukan ISO. Which is nama dia tak penuh. Okey. Oh, itu pun dikira salah, cikgu? Salah. Nampak tak? Walaupun sebab dia adalah terma. Jadi terma mesti bagi terma lah. Betul-betul lah faktanya lah. So kalau murid menjawab garisan bukan ISO. Salah. Garisan ISO, garisan bukan ISO. Kita memang faham budak ni memang pelajar murid ni memang betul. Tetapi dari segi term salah lah. Okey. Yang kedua mungkin dia akan jawab, murid akan jawab X bukan isometri, Y isometri. Pun salah. Easy, right? Actually, it's not easy. You're sweat already. Oh, I saw. Jadi pastikan kalau tulis jawapan tu, tulis penuh dia punya term dia, cikgu kan? Ya, tepat. Kalau isometri. Jangan ISO. ISO you lah nanti. ISO you later. ISO you later. Yes. In the Google Meet. In the Google Meet. Wow, your English very good, teacher. Yes. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Contoh yang kedua, raja menunjukkan lukisan oblik sebuah bongkah. So soalannya senang juga lagi. Nyatakan paksi oblik berlabel P dan juga Q. Apa itu P, apa itu Q? Senang. Ya. Kan, senang. Okey, siapa nak jawab tadi ya? Dini lah, Dini. P apa? Oh, Dini famous petang ni, cikgu. Saya ingat nama dia pendek je. Dini. Silakan Dini. P itu apa, Dini? P itu paksi mengufuk. Paksi mengufuk. Terima kasih. Syafiq, Q apa? Q tu paksi surut. Okey. So P itu adalah paksi mengufuk dan Q itu adalah paksi surut. Sekali lagi jangan dipendek-pendekkan. Kalau once awak tulis mengufuk surut dia akan jadi salah. Okey. Pastikan tulis paksi apa? Paksi kan? Paksi mengufuk, paksi surut. Surut. Jangan tulis mengufuk ataupun surut. Tak boleh. Ya. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Cikgu, mungkin cikgu boleh bagi rumusan apa yang kita dah belajar hari ini, cikgu? Kita rumuskanlah last sekali. Sebelum kamu menghasilkan lukisan, menjawab soalan pertama, mesti baca soalan dengan baik. Baik. Yang kedua, fahamkanlah soalan tersebut. Yang ketiga, analisis. Buat dulu dia punya lakaran. Baik. Dan akhir sekali, barulah tukar menjadi
lukisan. So itulah kalau nak jawab soalan oblik dan juga isometri, ingat isometri 30 paksi dia. Okey. Jadi apa-apa pun berikan yang terbaik. Betul Ya, cikgu kan? betul, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Fatihah dan juga murid-murid daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang dan juga SMK Clifford Lipis Pahang. Ingat apa perbezaan lukisan isometri dan juga oblik cikgu kan? Dan ingat jangan short form kan dia punya tu. Kalau dia minta apa paksi ufuk ke apa jangan tulis mengufuk je kan? Ya. Okey, jadi selepas ini kita nak belajar pula bagi mata pelajaran English Literature bersama dengan Sean Stephen. Jadi sampai sini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye. Didik TV KPM.